Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu jiwa. Terima kasih Tuan Majlis. Prosedur sedang diadakan. Kita tunggu sekejap lah. Kalau semua sudah diadakan, baru kita akan mulai. Jadi terima kasih kepada pihak CIDB kerana menyebut pihak MARA untuk memberi sedikit taklimat lah mengenai ceramah masyarakat perkongsian tentang kemudahan-kemudahan yang ada di MARA. Sepatutnya taklimat ini disampaikan oleh Muhammad Fauzan bin Zakaria daripada PPII Kuala Lumpur disebabkan masalah yang tidak dapat dielakkan, jadi kami diarahkan untuk memberi sedikit kalimat lah mengenai kemudahan-kemudahan ini. Jadi saya rasa semua sudah dapat. Jadi dalam pembentangan ini saya akan petangkan ada terdapat 5 skim lah, skim pembiayaan yang ada di MARA yang kita boleh tawarkan. Pertama sekali adalah skim pembiayaan SPIKE, iaitu kontrak. Dan kedua, skim jaminan usahawan MARA, iaitu SEJO. Skim peningkatan pembiayaan perniagaan, skim kemudahan pembiayaan perniagaan kepada golongan OKU, dan juga skim pembiayaan perniagaan lepasan IPMA. Ya. Seperti kita lihat dalam brosur itu pada muncul yang pertama, kita go through kepada skim pembiayaan kontrak ekspres MARA. Okey, ini skim dihaskan kepada kontraktor lah, di mana kita lihat sana kontraktor binaan kelas juga kepada binaan kelas F, E, D dan C. Dia terbuka pada kontraktor bekalan, kontraktor perkhidmatan, kontraktor elektrik. Jadi apa yang kita nampak sana tu, kelulusan dan pengeluaran wang adalah 3 hari. Sebenarnya itu adalah kalau kita di Sabani dari segi logistik, mungkin dari segi kelulusan tu mungkin 3 hari itu insyaAllah boleh. Tapi kalau untuk saya tengoklah, saya baru saja, sebenarnya saya baru 6 bulan di unit pembiayaan. Saya tengok untuk kelulusan tu boleh, tapi untuk mendapatkan wang itu 3 hari itu mungkin belum lagi. Cuma ini adalah target lah. Jadi pada kebiasaannya dia punya proses itu semua dalam 21 hingga 28 hari. Ini hanya target kami saja. Jadi seterusnya kelaikan pemohonan, kita lihat di sana dia mesti warga negara Malaysia, bumi putra 18 tahun ke atas dan berpengalaman, melibatkan diri pendidikan secara penuh masa, dan paling penting sini dia berdaftar dengan UJK, CIDB, Kementerian Kewangan di mana-mana yang berkaitan. Jadi kalau macam untuk bekalan dan juga pembersihan, contohnya kan sekolah, kontrak tersebut perlulah mesti ada daripada lesen daripada Kementerian Kewangan lah. Had pembiayaan sebenarnya sana ni ini brosur lama, jadi ada belum diupdate lagi. Sebenarnya had pembiayaan untuk kontrak sebenarnya bukan 500,000, sebenarnya di sini 1 juta. Ya? Jadi kepada Jabatan Pemberi Kerja, kami menerima kontrak-kontrak daripada Jabatan Persekutuan Negeri ataupun JLC lah, seperti SCSB, RISDA, itu kami boleh terima. Dan dari segi cagaran dan jaminan, pembiayaan 250,000 ke bawah tidak perlu ada cagaran, tetapi ke atas perlu ada cagaran. Ya? Pembiayaan 250,000 sehingga 500,000 tu dia kena ada cagaran. Jaminan, okey. Jadi sini ada dua lah, sama ada kita mengadakan, maksud saya menjadikan penjamin ataupun cagaran tanah. Kalau penjamin ni selalunya pendapatan kurang
pendapatan bulanan tidak kurang 3% daripada jumlah pemohon pembiayaan. Kalau untuk cagaran tanah, nilai paksa jualan tanah itu sekurang-kurangnya 10% daripada jumlah pemohon pembiayaan. Dan kadar keuntungan yang dikenakan adalah sebanyak 600 tahun. Seterusnya daripada skim seterusnya adalah skim sejum, yaitu skim jaminan usaha mara. Jadi ini adalah kerjasama dengan bank konvensional yang terpilihlah. Kalau untuk sejum ini kita bekerjasama dengan bank muamalat, di mana pihak mara menjadi korektor kepada usahawan lah. Kita ni dia punya pecahan jaminan dia ni mara menjamin 80% daripada nilai pinjaman tu lah. Berarti kalau diluluskan, mara tu sebagai korektor, kalau tidak bayar mara yang akan bertanggung jawab. Tapi ini kita akan melalui tapisan-tapisan yang berkenaan lah. Had pembiayaan dia ini untuk syarikat milikan perkongsian seperti kita lihat sana 200.000 hingga 500.000. Untuk syarikat sendiri berhad 200 hingga 2 juta. Dan cagaran jaminan tertakluk kepada syarat ditetapkan oleh bank dan mara. Kita boleh memohon terus kepada bank tersebut ataupun boleh juga melalui mara. Dan skim seterusnya adalah skim SPIM. Skim SPIM ini adalah skim yang paling popular lah. Skim pembiayaan peningkatan perniagaan. Selalunya pemohon, tujuan permohonan ini adalah pembelian harta tetap, membuat sesuai permis perniagaan dan modal pusingan lah. Selalunya itu yang tujuan dorang untuk membuat pinjaman. Klien pemohon seperti yang kita lihat di sana, dia mesti bertaraf warga negara Malaysia bertaraf bumi putra, sama juga 18 tahun ke atas, dan dia mesti 10 masa dalam menjalankan perniagaan tersebut. Dapat menyumbangkan modal sendiri tidak kurang daripada 10% daripada kos projek. Dan had pembiayaan untuk milikan tunggal dan perkongsian 250.000. Dan untuk syarikat sendiri berhad, had pembiayaan 500.000. Jadi untuk jaminan dia ni apa-apa jumlah dari, kalau tidak silap saya, dari tahun 2010. Kalau dulunya 50.000 baru ada cagaran ataupun penjamin. Tetapi bermula pada tahun 2010 kalau tidak silap saya, apa-apa pembiayaan dia perlu menyediakan penjamin ataupun cagaran tanah. Pendapatan tetap bulanan tidak kurang 3% daripada jumlah pemohon pembiayaan. Itu untuk penjaminan. Penjamin, dan kalau penjamin ini dia terdiri, kita boleh terdiri daripada kaki tangan awam, swasta pun boleh, kan? Yang penting dia belum lagi pension pada masa yang dia membuat pembayaran balik pinjaman tersebut, kan? Dan juga cagaran tanah salah satu. Kadar keuntungan adalah 4% setahun. Dan skim kemudahan seterusnya adalah skim kemudahan pembiayaan perniagaan OKU. Dia ini dikasihkan kepada OKU yang istimewa dia ini, dia punya konsep pembiayaan adalah pembiayaan Islam perluasan, di mana jumlah yang dipinjam itu tidak kami kenakan sebarang keuntungan lah. Contohnya kalau dia pinjam 20.000, dia akan bayar balik 20.000 juga, kan? Jadi kelayakan pemohon khusus kepada golongan OKU bagi semua jenis ketidakupayaan kecuali ketidakupayaan mental. Mengemukakan pendaftaran OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia menjalankan perniagaan secara 10 masa, dan perniagaan yang dijalankan itu berpotensi dan berjaya maju. Had pembiayaan ada 50.000 sahaja dan tidak dikenakan cagaran ataupun jaminan. Itu keistimewaan dia. Dan pembiayaan yang terakhir adalah skim pembiayaan perniagaan lepasan IPMA, yaitu SEMAI.
Dia ini dikhaskan kepada lepasan daripada MARA, kajian MARA. Contoh dia daripada lepasan kiat MARA, IKM, UniKL lah. Jadi kepada mereka-mereka yang mereka ini yang berminat untuk menjadi pesawat, dia orang ini golongan ini boleh membuat pinjaman melalui skim ini. Kelayakan pemohon adalah seperti berikut: menamatkan pengajian IPMA dengan jayanya dan berumur 18 tahun ke atas. Dia mendapatkan sokongan daripada pengawal pusat di tempat dia menjalani latihan pelajar. Tempat dan lokasi perniagaan adalah sesuai lah, dan jenis perniagaan yang dia buat tu ataupun permohonan dia buat tu mesti berkaitan dengan apa yang dia belajar. Contoh kalau di Kiat MARA tu, kalau dia buat dalam kursus bina elektrik seperti contoh dia, jadi perniagaan yang akan dijalankan tu mesti berkaitan lah. Mungkin dia akan buka supplier barang-barang elektrik dan sebagainya begitu. Dia mesti berkaitan. Kalau macam dia buat dalam kursus kalau Kiat MARA tu jahitan, dia mesti buka dalam bidang jahitan jugalah. Dia mohon yang berkaitan lah. Jadi had pembelian ini hanya 50.000, kadar keuntungan 400 tahun. Dan istimewa dia ini jaminan dan cadangan tidak dikenakan lah. Jadi untuk yang di belakang tu, skim pembiayaan factoring tu, buat masa ini saya pun kurang pasti sebab saya baru 6 bulan di unit ini, kenapa dia dibukukan. Tapi buat masa ini skim ini tidak ditawarkan lah buat masa ini. Jadi saya rasa itu sajalah kemudahan-kemudahan antara kemudahan-kemudahan yang ditawarkan di MARA. Jadi saya rasa itu sajalah. Sekian. Terima kasih kepada kita. Ada katakan saya. Okey, saya jawab. Yang ini bukan juga soalan lah, tapi tajuk kertas Kediri peluang pengusaha IPS Bumi Putra. Okey. Tapi yang saya lihat sini tuan pagi ini saya tak nampak lah untuk IPS sebab jumlah loannya kecil. Kalau yang kita dengar tadi masa pembatangan kertas kedua kata nak beli keren pun sampai 900,000. Jadi di manakah letaknya peluang IPS untuk Putra dalam kertas kejatuhan ini? Terima kasih. Okey, sebenarnya saya pun baru saja saya dalam manila, tapi insya Allah saya akan jawablah. Mungkin di sini mungkin kita juga di sini ini bukan semua tertumpu kepada IPS saja. Cuma maksud saya kalau kontrak-kontrak ini saya rasa dia terbuka kepada kontrak-kontrak yang ditawarkan oleh kerajaan lah, seperti persekutuan dan persekutuan dan juga negeri. Dia tidak semestinya dia usaha IPS, tapi saya kurang pasti mengenai yang itu. Tapi saya tahu saya kontraktor di sini juga mungkin ada juga mendapat tawaran daripada projek daripada kerajaan. Mungkin itu boleh kita mula. Ataupun mungkin dia punya tajuk salah lah. Saya hanya buku atas kerja daripada pihak SME Bank lah, mungkin dia boleh menjawab soalan ni. Terima kasih. Saya kurang pasti. Minta maaf ya. Saya kurang. Okey. Ya, terima kasih kepada Pak tadi.